Puteri Marie-Louise dari Schleswig-Holstein adalah salah seorang daripada ramai cucu Ratu Victoria. Tetapi darah diraja tidak menjamin kehidupan seperti dongeng. Terperangkap dalam perkahwinan yang hancur, dibayangi oleh skandal dan kemurungan, dia hampir lenyap dari sejarah. Namun, dia menentang jangkaan untuk menjadi salah seorang kerabat diraja Britain yang paling disayangi serta dikenali sebagai puteri tanpa negeri. Jadi, bagaimana dia boleh jatuh begitu jauh dan bangkit semula dan mengapa dia dipanggil begitu? Sertai saya untuk mengetahuinya. Puteri Marie-Louise dilahirkan pada 12 Ogos 1872 di England kepada ibu bapa putera Christian dan Puteri Helena dari Schleswig-Holstein. Puteri Helena ialah anak perempuan ketiga kepada Ratu Victoria dari United Kingdom dan oleh itu keluarga mereka banyak menghabiskan masa bersamanya. Sebenarnya, keluarga itu tinggal di United Kingdom di sisi Victoria, di mana Marie-Louise dan 3 orang kakaknya belajar sejarah dan kesusasteraan Jerman daripada bapa mereka dan pelbagai tutor. Sebagai seorang dewasa, Marie-Louise sering muncul dalam banyak gambar kelihatan sangat diraja, dihiasi dengan barang kemas berharga dan gaun yang rumit. Tetapi semasa kecil, Ratu Victoria nampaknya berpendapat sebaliknya. Ratu sering menjaga cucu-cucunya apabila Helena dan Christian tiada. Dan pada satu ketika, Helena menerima telegram daripada ibunya yang berbunyi, "Anak-anak sangat sihat, tetapi Louis kecil yang malang sangat hodoh." Nampaknya, Victoria berpegang pada kata-katanya sepanjang hayatnya yang panjang, tetapi kedua-duanya tetap mempunyai hubungan yang baik. Sebagai seorang wanita muda, Marie-Louise membangunkan minat yang mendalam untuk mempelajari tentang dunia yang didiaminya dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mengembara. Banyak malamnya dihabiskan dengan tekun membaca buku-buku sejarah, dan nasib baik baginya, status dirajanya membolehkan dia sering melihat sendiri tempat-tempat yang dibacanya. Pada tahun 1890, semasa menghadiri majlis perkahwinan sepupunya di Berlin, dia bertemu dengan putera Adibert dari Anhalt, seorang pegawai tentera berkuda yang tampan yang mula-mula menarik perhatiannya dan kemudian menawan hatinya. Hanya beberapa minggu selepas mereka pertama kali bertemu, Adibert dan Marie-Louise bertunang dan Ratu Victoria sendiri turut merestui hubungan itu. Nasib baik untuk cucunya. Pasangan itu telah berkahwin di Windsor pada 6 Julai 1891. Marie-Louise baru sahaja menghampiri ulang tahun kelahirannya yang ke-19, manakala Adibert baru sahaja berumur 25 tahun. Selepas berbulan madu seketika mengelilingi Eropah, mereka menetap di Dessau, Jerman. Tetapi tidak lama kemudian berpindah ke Berlin apabila Adibert ditempatkan di sana sebagai pegawai tentera berkuda. Namun begitu, kehidupan berumah tangga tidaklah seperti yang diharapkan oleh Marie-Louise yang masih muda itu. Puteri Marie-Louise, menurut semua sumber, bergelut dengan kehidupan barunya di Jerman. Etika dan protokol yang perlu dipatuhi olehnya sebagai seorang puteri adalah sangat ketat. Dan dia seringkali didapati melakukan kesilapan, sesuatu yang boleh difahami. Kehidupannya berkisar pada pematuhan terhadap amalan dan jadual yang akan menjadi rumit walaupun bagi ahli keluarga diraja yang paling berpengalaman. Dia perlu mengetahui perkara seperti masa yang tepat dan kata-kata yang betul untuk menyelaraskan ucapan selamat pagi yang dihantar daripada pelayan lelakinya kepada pelayan lelaki mentuanya. Dia juga perlu mengamalkan etika makan yang betul, termasuk mengetahui siapa yang perlu ditegur dan pada bahagian mana dalam waktu makan. Pada satu ketika, Marie-Louise dilaporkan membawa pulang beg tinju dan sepasang sarung tangan tinju dari lawatannya ke England. Dan apabila dia mula menggunakannya di biliknya, keluarga Adibert menegurnya kerana tingkah laku yang tidak boleh diterima dan tidak sesuai sebagai seorang puteri. Selain itu, kehidupan bersama Adibert bukanlah seperti yang diharapkan oleh Marie-Louise. Dia berasa tidak diingini, seolah-olah dia menjadi beban kepada suaminya. Akibatnya, dia mengalami kemurungan dan mula menghidap beberapa penyakit serius, termasuk bronkitis dan radang paru-paru. Dia menjadi sangat kurus dan lemah, mungkin menandakan anoreksia, dan keadaannya menjadi bahan gosip di kalangan keluarga mentuanya. Apabila dia cukup sihat, Marie-Louise sering pergi melancong ke negara lain untuk melarikan diri daripada ketegangan di rumah. Tetapi sesuatu telah berlaku yang tidak dapat diselesaikannya hanya dengan perjalanan singkat. Pada tahun 1909, tahun selepas perkahwinan mereka, Adibert didapati mempunyai hubungan sulit dengan seorang lelaki. Walaupun butirannya masih tidak pasti, beberapa sumber mencadangkan bahawa kekasihnya adalah salah seorang pembantunya
dan Adi Bird adalah bisexual atau homoseksual. Ada juga yang percaya bahawa perkahwinan itu tidak pernah disempurnakan. Ini bukanlah jenis berita yang keluarga Adi Bird mahu didedahkan kepada umum. Jadi mereka cuba menutupnya sebaik mungkin. Sudah tentu, Marie Louise sangat kecewa. Dan dalam tangisan kemarahan dan rasa dikhianati, dia melarikan diri dari bekas rumahnya di Jerman dengan niat untuk memulakan hidup baru di Amerika Utara. Untuk beberapa ketika, dia mengembara di sekitar Amerika Syarikat, menggunakan nama samaran Countess von Munstenberg. Bapa Adi Bird telah menuding jari kepada Marie Louise atas keruntuhan perkahwinan mereka. Tetapi walaupun begitu, akhirnya dia menghantar telegram kepadanya dengan tegas mengarahkannya supaya kembali kepada anak lelakinya. Sudah tentu, dia menolak untuk berbuat demikian. Tetapi kemana lagi dia boleh pergi? Bolehkah dia terus menjalani hidupnya dengan menyamar? Mujurlah, hanya 1 jam kemudian, Ratu Victoria telah menerima berita itu dan segera menghantar telegramnya sendiri kepada Marie Louise. Beritahu cucu saya supaya pulang kepada saya. Demikian bunyi telegram itu. Dan itulah yang dia lakukan. Ketibaan Marie Louise di England disambut dengan sepucuk surat yang dihantar oleh Adi Bird sendiri. Dia kemudian menceritakan perkara ini dalam memuarnya dengan menyatakan, dia telah menulis bahawa hidup bersamaku sebagai teman hidupnya adalah tidak tertanggung. Dan oleh itu, dia telah meminta bapanya untuk menggunakan hak kedaulatannya dan mengisytiharkan perkahwinan itu batal dan tidak sah. Inilah yang sebenarnya berlaku. Bapa Adi Bird cuba untuk membatalkan perkahwinan itu. Tetapi memandangkan majlis perkahwinan telah berlangsung di England, undang-undang Jerman tidak boleh digunakan. Marie Louise kemudian mengupah seorang peguam perceraian untuk membantunya menyelesaikan perkara ini sekali dan untuk selamanya. Tetapi Adi Bird telah mengatur kes mahkamah mengikut kehendaknya sebelum ia pun bermula. Adi Bird cuba memfitnah Marie Louise dengan pelbagai dakwaan yang menghina. Dia memberitahu peguamnya bahawa Marie Louise seorang pemabuk dan penagih dadah yang suka mengambil candu. Apabila kabar angin mula tersebar di akhbar-akhbar Inggeris, dikatakan Marie Louise telah didorong ke ambang kehancuran. Spekulasi yang semakin memuncak menyebabkan Marie Louise sangat tertekan dan dia terpaksa meminta sokongan daripada keluarganya mencari perlindungan bersama ibu bapanya. Bapanya segera mengambil tindakan tegas, mengiringi Marie Louise ke Jerman untuk mendapatkan pembatalan perkahwinan secara undang-undang dan sivil. Hampir serta-merta, dia berdepan dengan tentangan hebat daripada keluarga Adi Bird. Tidak gentar, dia dilaporkan mengugut untuk membawa sebab sebenar pemisahan Marie Louise ke hadapan Majlis Persekutuan Jerman. Ugutan itu sahaja sudah cukup. Menjelang Disember 1900, perkahwinan itu telah dibatalkan dengan segera. Walaupun di atas kertas perkahwinannya terbatal dan tidak sah, Marie Louise tidak pernah benar-benar bebas daripada cengkaman Adi Bird. Menurut prinsip Gereja England, dia menganggap sumpah perkahwinannya sebagai satu ikatan. Jadi sepanjang hayatnya, dia tidak pernah cuba menjalinkan hubungan romantik atau berkahwin semula. Raja Edward VII, bapa saudara Marie Louise, dilaporkan telah merumuskan nasibnya dengan berkata, "Kasihan Marie Louise, dia pulang seperti mana dia pergi." Selepas perceraian yang huru-hara itu, Marie Louise berpindah ke rumahnya sendiri di South Kensington, London. Tekanan daripada prosiding mahkamah telah memberi kesan yang teruk kepada kesihatan mentalnya. Kehidupan berumah tangga ternyata sangat berbeza dan menyakitkan daripada apa yang pernah Marie Louise bayangkan. Meninggalkan kekosongan besar yang meresahkan apabila masa depan yang dahulunya kelihatan pasti itu hilang. Satu contoh yang jelas tentang keadaan rapuhnya muncul dalam satu insiden yang mengerikan yang diceritakannya kemudian. Marie Louise mendakwa telah didatangi oleh abangnya, Christian Victor, seorang pegawai tentera yang telah terbunuh di Pretoria semasa Perang Boer lebih setahun yang lalu. Menurut ceritanya, Christian muncul hanya untuk memeriksanya, sebelum dengan tenang berjalan menuruni tangga dan memberi amaran supaya dia tidak mengikutinya. Sama ada Marie Louise benar-benar percaya dia telah melihat roh abangnya atau sama ada episod ini adalah manifestasi tekanan dan kesedihan yang semakin memuncak masih menjadi persoalan yang mengganggu. Tidak lama kemudian, ibu Marie Louise, Helena, menggalakkannya untuk meneruskan salah satu minatnya, iaitu kerja hospital dan kebajikan. Dia meluangkan masa mengumpul dana untuk hospital, menubuhkan banyak organisasi sokongan untuk mereka dan sering dilihat melawat pesakit hospital. Ini nampaknya baik untuk dirinya. Bukan sahaja dia memperbaiki imej dirinya di mata umum,
selepas kes mahkamah yang teruk dengan Adibert, malah membantu orang lain juga membantunya melupakan kebimbangannya. Tidak lama kemudian, dia membina rangkaian kawan dan kenalan yang lebih luas. Tetapi tidak lama selepas itu, dekad 1910-an mula menjelang dan bersamanya Perang Besar. Semasa Perang Dunia Pertama, Mary Louise berpindah ke Istana Kensington bersama ibu saudaranya Beatrice untuk menenangkannya apabila anaknya, Putera Maurice, terbunuh dalam pertempuran pertama Ypres pada Oktober 1914. Pada waktu siang, puteri itu menubuhkan sebuah hospital di Bermondsey dan menguruskannya sendiri sepanjang tempoh perang. Di sini, beliau meluangkan masa bersama mangsa-mangsa yang telah ditembak, terkena gas dan dibedil, membantu mereka untuk pulih dan membantu mereka menangani masalah kesihatan mental apabila ia timbul. Namun begitu, Perang Besar tidak lama kemudian membawa satu siri perubahan kepada keluarga diraja. Menjelang bermulanya konflik itu, Ratu Victoria dan penggantinya, Edward VII telah mangkat dan Raja George V telah menaiki tahta. Mengikut semua sumber, beliau mempunyai hubungan yang baik dengan Mary Louise dan George berasa gembira kerana sepupunya itu telah berjaya melarikan diri daripada perkahwinan yang sukar untuk kembali bersama keluarga di England. George juga tahu bahawa akibat perang yang sedang berlaku, sentimen anti-Jerman di Britain mula berkembang. Mengetahui bahawa nama keluarga diraja semasa, Saxe-Coburg dan Gotha, sedang menimbulkan keresahan dalam kalangan orang ramai akibat situasi itu, beliau memutuskan untuk menukarnya. Mengambil nama yang benar-benar berbunyi Inggeris daripada istana British yang ikonik. George V mengambil nama Diraja Windsor. Beliau ingin memutuskan hubungan dengan akar Jermannya dan menunjukkan solidariti dengan rakyat British pada waktu perang. Oleh itu, mulai sekarang, keluarga diraja British dilarang menggunakan gelaran Jerman mereka. Bagi Mary Louise, yang satu-satunya gelaran ialah Puteri Schleswig-Holstein. Dekri ini secara efektif memadamkan identitinya di atas kertas, menjadikannya digelar sebagai Puteri Tiada Tempat, satu label yang akan melekat padanya selama-lamanya. Malangnya, tiada gelaran pengganti pernah diberikan dan akibatnya, walaupun beliau seorang puteri, ia seolah-olah beliau tidak lagi tergolong dalam mana-mana keluarga diraja sama sekali. Tidak seperti kerabat diraja lain yang diberikan gelaran baharu, Mary Louise dibiarkan tergantung. Mungkin kerana beliau tidak mempunyai waris dan tiada kepentingan politik dalam kedudukan baharunya itu. Sepanjang hayatnya, beliau secara rasmi hanya digelar Yang Mulia Puteri Mary Louise. Walaupun dengan identiti baharunya sebagai puteri tanpa tempat, Louise menjalani kehidupan yang makmur dan penuh bermakna. Beliau disukai oleh orang ramai memandangkan kerja amalnya yang tidak mementingkan diri sendiri berterusan selama hampir 4 dekad. Beliau membuka dan membesarkan hospital sepanjang kerjayanya dan meluangkan banyak masa mengumpul dana untuk memberi manfaat kepada penyedia penjagaan kesihatan di seluruh negara. King's College Hospital, War Memorial Hospital, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, Guide Dogs for the Blind dan Wayfarers Trust hanyalah beberapa contoh daripada banyak pertubuhan bukan untung yang beliau sokong sepanjang hidupnya. Beliau juga meluangkan masa melawat orang awam di seluruh Britain dan berusaha untuk merapatkan jurang antara keluarga diraja dan golongan pekerja. Beliau melawat Lombong Arang Batu, menaiki bas dan malah pernah tinggal di sebuah flat untuk beberapa waktu. Ia mungkin kelihatan seperti isyarat kecil sekarang, tetapi sepanjang sebahagian besar awal abad ke-20, tindakan-tindakan ini bukanlah sesuatu yang dikaitkan dengan keluarga diraja. Walaupun Mary Louise adalah ahli keluarganya yang agak kurang dikenali, beliau telah membawa wajah yang lebih mesra dan manusiawi kepada keluarga diraja British yang sebelum ini kurang menonjol. Pada masa lapangnya, Mary Louise adalah seorang seniman yang prolifik, terutamanya gemar melukis menggunakan cat air, dan beliau juga sangat meminati muzik serta tarian. Di England, Mary Louise berasa gembira dikelilingi oleh keluarga yang, menurut semua orang, menyokong minat-minat ini dan membenarkan beliau mengekspresikan dirinya. Mary Louise dapat meneruskan minatnya untuk mengembara ke seluruh dunia selepas berpisah dengan Adibert dan sudah pasti mendapati bahawa kehidupan membujang adalah jalan yang sesuai untuk dirinya. Mary Louise sedang menghampiri usia tua ketika Perang Dunia Kedua meletus dan beliau menceritakan dalam memoarnya tentang minatnya melihat pesawat pengabom RAF terbang di atas Ascot menuju ke medan perang. Walaupun rumahnya hampir musnah dalam peperangan, Mary Louise berjaya melalui konflik tersebut dan meneruskan kerja-kerja kebajikannya sehingga ke tahun-tahun terakhir hidupnya.
Doktor-doktornya malah memberi amaran supaya beliau berehat sedikit. Tetapi beliau langsung tidak mengendahkannya. Kerja-kerja kebajikan menjadi salah satu minat terbesarnya dan beliau sangat menikmati jadualnya yang sibuk. Selepas bertahun-tahun berkhidmat untuk keluarga diraja dan bermuhasabah, Mary Louise akhirnya menerbitkan memoarnya, My Memories of Six Reigns, pada tahun 1956. Sebuah kronik yang jelas dan mendedahkan tentang kehidupan yang dihabiskan di tengah-tengah dan sekitar institusi diraja. Hanya beberapa bulan kemudian, pada 8 Disember 1956, hidupnya berakhir dengan tenang di rumahnya di London pada usia 84 tahun. Pada waktu kematiannya, beliau adalah salah seorang daripada hanya 6 cucu Ratu Victoria yang masih hidup dan merupakan ahli keluarga diraja yang paling tua ketika itu. Hari ini, beliau dikebumikan di Windsor Castle's Great Park di sebelah kakaknya yang tersayang yang kekal menjadi salah seorang sahabat terdekatnya sepanjang hayatnya yang panjang. Walaupun dengan usaha kebajikannya, harta pusakanya dianggarkan bernilai hampir 110,000 pound, iaitu kira-kira 2.5 juta pound pada hari ini. Puteri Marie Louise menunjukkan kepada dunia bahawa golongan diraja boleh mengejar apa sahaja yang mereka inginkan dalam hidup dan membuka laluan baharu di luar rutin serta peraturan gaya hidup seorang puteri. Walaupun merupakan seorang puteri tanpa negara, beliau memiliki salah satu gaya hidup paling mewah dan penuh penghormatan dalam sejarah diraja moden, dengan kisah hidup yang merentasi 2 peperangan dunia, 6 orang raja dan 1 abad perubahan. Terima kasih banyak kepada semua kerana menonton video ini mengenai Puteri Marie Louise dari Schleswig-Holstein. Saya harap anda mendapati ia menarik. Beritahu saya pendapat anda tentang kehidupan beliau di ruangan komen di bawah, dan jika anda mempunyai sebarang cadangan, sila maklumkan juga di ruangan komen di bawah. Saya harap anda semua telah melanggan dan mengaktifkan notifikasi supaya anda dapat semua video saya sebaik sahaja saya memuat naiknya. Apa-apa pun itu saja daripada saya, jadi saya akan jumpa anda semua dalam episod Forgotten Lives yang seterusnya. Terima kasih.